Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, Kesultanan Islam Johor bagi darjah 6. Tajuk yang kedua. Sebelum tu kita macam biasa anak-anak baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, seperti saya kata tadi, pelajaran yang kedua anak-anak, iaitu kemakmuran negeri Johor. Pelajaran 2. Ekonomi Johor dahulu dan sekarang. Macam mana ekonomi pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang? Pengenalannya yang pertama 2.1. Ekonomi Johor dahulu dan sekarang. Yang pertama, pengenalan Kesultanan Johor Riau Lengge pernah muncul sebagai sebuah kerajaan yang unggul di alam Melayu suatu ketika dahulu. Pelbagai bidang telah diterajui oleh kerajaan ini, termasuklah bidang ekonomi, persuratan dan perkembangan agama Islam. Kesultanan ini juga berusaha menghidupkan kembali tradisi perdagangan dengan Arab, China dan India. Berbagai faktor menyumbang kepada perkembangan Johor sebagai pusat perdagangan. Antara faktor tersebut adalah yang pertama, kedudukan yang strategik. Pusat pengumpulan hasil dagangan antarabangsa. Tumpuan para pedagang. Muka bumi yang subur. Sistem pertukaran wang yang teratur. Ini adalah gambar ni anak-anak. Ni ada gambar ya anak-anak. Ada gambar ni yang saya tunjukkan pada anak-anak ni, iaitu Bandar Johor Bahru satu ketika dahulu. Dan kita teruskan lagi dengan perkembangan yang kedua, perkembangan ekonomi negeri Johor. Sejarah perkembangan ekonomi di era Johor moden bermula sejak dekad keempat abad ke-19. Ini dapat dibuktikan dengan wujudnya keluaran secara besar-besaran untuk pengeluaran hasil pertanian. Hasil pertanian. Kita teruskan lagi dengan sambungannya, iaitu kegemilangan ekonomi negeri Johor amatlah terserlah selepas itu, selepas tahun 1880, dengan berdasarkan corak pertempatan dan penduduknya. Sebagai contoh, orang Melayu bergiat di kawasan tepi pantai dan pedalaman sungai, manakala orang Cina tertumpu di kawasan pedalaman dan lembangan sungai seperti di Batu Pahat, Senggarang, Rengit, Sungai Seluruh, Simpang Kanan, Sungai Suluh, sampai sekarang ada lagi kan, Simpang Kanan dan Simpang Kiri. Ni di Batu Pahat lah ya. Kemudian sistem Kangcu. Sistem Kangcu, iaitu sistem ini merupakan antara sistem pertanian yang unik di negara ini. Berdasarkan sistem ini, tanaman yang diusahakan meliputi gambir dan lada hitam. Ini yang biasa perniagaan ataupun satu perniagaan yang famous lah, yang glamour di Johor, iaitu gambir dan lada hitam. Sistem menggunakan sistem pajakan tanah kepada pengusaha yang datang dari China dan setiap ladang dikenali sebagai kangkang. Kejayaan sistem ini telah banyak membawa kepada kemakmuran ekonomi kepada kerajaan Johor. Johor meneruskan sistem Kangcu yang diasaskan oleh Temenggung Daing Ibrahim pada tahun 1844. Sistem ini bermula apabila baginda mengeluarkan surat sungai yang pertama kepada seorang pekebun Cina yang bernama Lau Lep King pada tahun 1844, iaitu 9 Oktober. Kemudian Kangcu adalah perkataan Teochew
yang bererti ketua penempatan Cina. Manakala kerajaan Johor menggunakan istilah sungai, dengan sistem ini orang Cina mula berhijrah dari Singapura ke Johor dan bermulalah penempatan penanaman gambir, mulalah gambir dan lada hitam secara besar-besaran di Johor. Kesannya Johor menjadi pengeluar kedua-dua tanaman ini yang terbesar di dunia. Selain daripada itu juga, kita teruskan yang keempat, gambir dan lada hitam. Pada umumnya, ya anak-anak, seluruh negeri Johor mengeluarkan gambir dan lada hitam yang mendapat permintaan yang amat memberansangkan. Lebih-lebih lagi ditawarkan dengan harga yang tinggi. Faktor ini menyebabkan perkembangan pesat bagi pengeluaran gambir dan lada hitam. Bahkan sehingga tahun 1917, banyak kangkar Cina tumbuh. Kangkar Cina tumbuh antaranya kangkar tebrau dan kangkar pulau di Johor. Simpang kanan dan simpang kiri di Batu Pahat yang merupakan kawasan yang subur. Kira-kira okey, gambar tu anak-anak boleh lihat gambar pada buku anak-anak halaman 15. Gambar-gambar di ladang ladang yang terlibat dalam sistem Kangcu satu ketika dahulu. Okay, kita belajar sedikit demi sedikit dulu ya. Anak dia ada banyak. Sekiranya tahun sekitar tahun 1905, pengeluaran gambir dan lada hitam menemui zaman malap disebabkan beberapa faktor. Antaranya ialah permintaan yang kurang dan kemerosotan harga gambir dan lada hitam. Tambahan pula, ia diikuti dengan tuntutan upah yang tinggi oleh buruh-buruh ladang. Mereka buruh ni nak gaji yang tinggi. Buruh yang lari kerana tidak mendapat upah yang tinggi menyebabkan pengusaha mengalami kerugian yang tinggi, kerugian teruk. Kemunculan getah sebagai sumber baru ekonomi memburukkan lagi keadaan ini. Ada pula keluaran getah. Sehingga tahun 1917, akhirnya perusahaan gambir dan lada hitam berakhir dan digantikan pula dengan penanaman getah yang menjadi tarikan utama pengusaha-pengusaha ladang di negeri Johor. Kemudian yang kelima, kelapa dan pinang. Kelapa dan pinang. Mulai tahun 1894, kelapa menjadi keluaran pinang, keluaran pertanian ketiga. Penting selepas gambir dan lada hitam. Yang pertama gambir, yang kedua lada hitam, yang ketiga adalah kelapa dan pinang. Ia diniagakan dengan harga yang tinggi. Begitu juga dengan pinang. Justru ia mendapat sambutan yang sangat hangat daripada para pengusaha. Okey, anak-anak boleh tengok dekat sini ada gambar ni. Di situ ada gambar contoh gambar tanaman pokok pinang dan juga gambar contoh tanaman pokok kelapa. Sehingga sekarang masih ada lagi di rakyat negeri Johor ni, terutamanya di Senggarang, dia masih lagi menanam kelapa dan pokok pinang. Banyak kegunaannya. Kemudian gabungan kelapa dan pinang menjadi tanaman utama bagi orang Melayu. Kelapa dan pinang ni. Antara buktinya ialah pada tahun 1911, kiri dan kanan jalan raya di Batu Pahat dari Peserai hingga ke Parit Pecah Muar dipenuhi oleh kebun kelapa dan pinang. Sekarang pun masih ada lagi anak-anak untuk tanaman kelapa. Glamour Okey, itu sahaja pada kali ini PDPR untuk hari ini, mata pelajaran Kesultanan Islam Johor. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.